Assalamualaikum guys. Selamat datang ke IBP English YouTube channel. Atas permintaan salah seorang daripada member aku, hari ni kita nak cakap sikit pasal conventional reel. Apa yang kita akan bahaskan hari ni adalah di antara ciri-ciri dan perbezaan antara beberapa jenis conventional reel. Right, so kat sini aku ada baitcaster. Aku pun ada overhead dan aku pun ada multiplier. Semua ni actually sama dalam sama kategori jenis-jenis conventional reel, tapi design dia lain-lain. Ada ciri-ciri tertentu yang ada pada reel ni yang tak ada pada lagi satu. Dan aku cuba explain sikit kenapa ada benda tu, kenapa tak ada, bila kita gunakan ciri-ciri tu, bila kita tak gunakan. Ni untuk bantu mereka-mereka yang baru start pancing, tengah keliru reel mana nak beli. Sebab banyak reel kat luar sana bagus-bagus, orang pun review bagus-bagus, tapi tak tahu kenapa reel tu macam tu, tak tahu gunakan macam mana. Jadi untuk orang yang tengah nak consider nak beli reel mana, jangan beli sebab orang lain beli. Beli pasal korang tahu macam mana nak pakai. Itu paling efektif. Okay? So kita mulakan dengan yang pertama, baitcaster. Aku letak ni semua tepi dulu. Okay, so ni kita punya typical baitcaster. Abaikan brand apa, 3 suku baitcaster semua sama. Mungkin profil diorang berbeza-beza, tapi zaman sekarang ni semua lebih kurang sama. So ni typical baitcaster. Diorang selalu kata low profile sebab macam yang ni round ataupun overhead. Biasanya round overhead reel sebab dia bulat. Jadi yang ni low profile, bentuk dia lonjong sikit. Kalau kita genggam dalam tangan pun dia low profile, dia kecil. Yang bulat punya semua lebih gemuk. So ni semua baitcaster low profile design. Ciri-ciri baitcaster, confirm ada handle. Ketiga-tiga jenis ni semua ada tension knob, tensioner. Ni akan kawal berapa laju atau berapa slow spool ni pusing kat dalam reel. Banyak semua design sama. Kalau kita pusing tensioner ni ke belakang, makin longgar, jadi makin laju. Ke depan dia makin ketat, so spool ni bergerak lebih slow. Dan ketiga-tiga semua ada star drag system. Biasanya drag system tu semua ada, cuma pattern yang macam gini semua diorang panggil star drag. Sebab bentuk dia macam bintang. Tu je. Ni untuk kawal drag kita. Kawal drag tu supaya longgar ataupun ketat tergantung pada permainan masing-masing. Apa yang biasanya ada pada baitcaster dan tak ada pada conventional reel yang lain, yang membezakan dia, brake system. Right? Kat luar sana ada banyak jenis brake system. Ni salah satu daripadanya. Yang di antara yang paling moden biasanya menggunakan magnet ataupun exception untuk Shimano DC5. Dia ada, bukan microchip, diorang panggil komputer. So ada komputer dekat dalam body dia yang akan study penggerakan spool waktu kita casting tu. Dia akan determine sendiri bila nak slow down spool tu. So tu exception untuk Shimano DC series. Tapi kalau typical baitcaster lain biasanya menggunakan drag system 1-10 ke 1-5 ke, terpulang pada manufacturer. So ini ciri-ciri yang membezakan baitcaster dengan conventional reel yang lain. Biasanya diorang ada brake, conventional reel lain tak ada brake. Kenapa ada brake dan kenapa nama dia baitcaster? Sebab design reel macam gini memang untuk kita main casting. Boleh juga buat jigging, tak ada salah pun, tapi memang fokus dia untuk kita cast.
Jadi brake ni untuk bantu kita supaya tak backlash, tak jadi bird nest waktu kita casting. So tu sebab dia ada penambahan brake. Perbezaan pula dengan conventional reel lain ataupun round overhead. Round overhead contoh macam kat sini Osia Conquest, kalau Daiwa Saltiga, kalau Daiwa Saltiga tu semua design tak ada brake. Sama handle, tensioner knob, tapi beza dia tak ada brake. Bermakna boleh tak kita pakai untuk casting? Boleh je. Untuk yang dah biasa guna baitcaster, dah season, korang pandai teknik tumbling, boleh je nak pakai. Tetapi untuk model yang ni, waktu engineer Shimano tu design dia ni untuk offshore jigging specifically. Jadi dia tak fokus pada cast, dia fokus pada vertical drop. Sebab offshore, main tengah laut. Sebab tu untuk design model yang ni, dia adakan fall lever. Fall lever ni digunakan kalau kita tarik ke belakang, spool kita lebih laju. Kalau kita forward kat depan, spool kita ni makin pelan. Macam brake, tapi bukan, dia panggil ni fall lever. Sebab sambil kita turunkan jig kita tu, kita boleh kontrol laju dan pelan pergerakan jig tu. Tapi confirm dia tak ada braking system. Untuk model yang ni memang kita boleh cast, tapi aku tak recommend untuk casting. Dan banyak reviewer lain pun tak recommend pakai ni untuk casting. Kalau korang nak pakai Shimano pattern round head macam gini, nak buat casting, aku suggest korang tengok Calcutta Conquest. Yang itu Calcutta Conquest, dia ada brake, dia ada siap ada brake setting lagi. Yang tu boleh buat casting. Dia actually baitcaster juga, tapi profile dia round. So kalau suka yang look and feel yang macam tu, aku suggest ambil Calcutta Conquest. Kalau Conquest saja, Osia Conquest Limited yang ini tak design untuk casting. Ada sebab-sebab tertentu juga kenapa aku tak recommend. For a long run, menjahanamkan harta benda korang sendiri buat apa. Okay, perbezaan antara ni dan yang baitcast ni, yang buat Osia Conquest ni tak recommend untuk casting adalah dia punya level wind. Okay, level wind ni yang tolong korang susun tali waktu korang gulung. So perbezaan. Biasanya typical baitcaster, contoh macam yang ni, ni aku dah release. Bila aku keluarkan tali, korang perasan tak level wind dia ni tak bergerak? Level wind dia ni bergerak hanya mengikut handle. Bila aku pusing handle, dia engage. Handle pusing, baru level wind ni nanti akan jalan, tolong kita susun tali. Okay. Lagi sekali aku tunjuk. Level wind ni bergerak ikut handle. Bila handle pusing, baru level wind dia bergerak. Kalau spool je pusing, level wind dia stay tempat sama. Ni unsynchronized level wind. So level winder dia ikut handle. Jadi bila korang cast, level 1 korang stay kat sama spot, tali tu bergerak. Tapi untuk Conquest diorang panggil level wind diorang ni synchronized level wind. Makna apa?
bila spool pusing pun level wind akan bergerak. Handle pasti bergerak. So contoh kalau aku release, bila spool kat dalam tu jalan, nampak level wind aku bergerak. Ni synchronize level wind. Bila handle pusing pun level wind jalan. Tolong kita susun tali. Bagus tak bagus teknik macam ni? Pada aku feature ni bagus, especially kalau kita buat vertical drop. In fact pada aku kalau kita buat casting, feature ni bagus. Line kita keluar tu ikut level wind. Tali kita keluar atau masuk tetap tersusun. Ada bagus, ada tak bagusnya. Compare bila aku pakai baitcaster, aku pakai yang synchronize level wind. Pada aku casting distance aku affected. Okay? Untuk model ni aku pernah juga try casting, tak dapat sejauh mana aku boleh cast pakai baitcaster biasa. Okay? So something to take note. Jadi kalau korang-korang yang biasa cast pakai ni masih dapat maximum casting distance yang baik, mungkin korang boleh sharing dengan aku. Aku ada nampak juga ada yang mod, ada yang mod untuk tambah magnetic brake system. Tu kalau korang don't mind, mungkin kalau dah lepas warranty memang tak pernah niat nak jual balik, kita boleh involve some modification. In fact aku pun ada mod aku punya own overhead untuk tambah drag, sebab for this model 201HG drag baru 5 kilo. So ada certain target yang aku target guna ni perlukan lebih daripada tu. So untuk tutorial macam mana nak upgrade dia punya drag carbon, dia punya drag carbon washer kat dalam ni, boleh tengok tutorial lagi satu. Okay. So kita compare kedua-dua jenis overhead conventional wheel yang ada level wind. So yang ni dah clear perbezaan synchronize, unsynchronized level wind. Ada pros and cons masing-masing. So jenis yang ketiga pula, yang ni typical conventional overhead wheel. So macam Ossia Giga pun macam ni. Kalau Ossia Giga F Custom, bukan aja dia punya manual clutch, dia pun ada penambahan 4 lever. Jadi selepas dia punya manual clutch, dia pun ada 4 lever kat sebelah sini. Itu untuk versi F Custom. Jadi waktu kita turunkan jig pun kita boleh control speed waktu kita drop tu, right? Lain-lain karakteristik sama. Handle, star drag, tension knob, lepas tu dia punya manual clutch. Kebanyakan, okay, kalau korang notice perbezaan dia, okay, untuk yang ni ada automatic clutch. Bermakna apa? Bila kita release, the moment kita kayuh je handle, dia engage. Terus auto lock, tadi dah tak keluar lagi, dia punya one way engage. Jadi tadi boleh masuk je, tak boleh keluar. Ni automatic. Kebanyakan jenis-jenis overhead reel ataupun multiplier reel menggunakan manual clutch. Manual clutch makna apa? Bila kau dah strike, kau nak kena engage balik kau punya clutch manually. Kalau tak, kau kayuh lah macam mana pun, kau punya spool tak gulung. Okay, tu perbezaan automatic dengan manual. Kira kalau kau nak release kau punya spool, kau disengage, spool kau free running. Lepas tu kau strike, clicker kau bunyi, kan? Kasih sound sikit lah. Clicker dah bunyi,
dah engage, kau dah set, kadang kau set pun miss pasal spool kau masih free. So kau dah disengage, ikan dah tarik, dah strike, kau lupa nak engage balik, kau gulung, spool kau tak jalan. So ni manual, kau nak kena engage balik, pusing, baru spool kau jalan. Perbezaan overhead reel macam ni, dia langsung tak ada level winder. Makna apa? Maknanya waktu korang gulung tali, kau nak kena susun, kau nak kena susun sendiri tali. Hari ni kita tak debate waktu nak gulung tu mesti nak kena susun ke, tak payah susun ke. Ni semua terserah. Ada orang dah strike ikan, gulung nanti boleh cerita, ikan landing dulu. So ni terpulang cara masing-masing. Macam aku pun sama. Kalau aku dah strike ikan, landing ikan dulu lagi important daripada aku susun tali. Sebab sekejap lagi pun aku akan turunkan umpan baru. Nanti bila umpan habis, aku gulung, aku boleh susun. Atau dah lepas trip tu, balik kat rumah, aku unwind, aku gulung balik. So terpulang habit masing-masing. Tapi kalau kita gunakan overhead reel, conventional reel, multiplier reel macam ni untuk surf casting, aku suggest lepas korang cast, tak ada bite, nak gulung balik korang susun. Reason ianya akan affect korang punya casting distance later. Itu purpose kenapa ada orang gunakan multiplier waktu buat surf casting, pasal dipercayai reel macam ni boleh membantu casting distance kita. Itu pun terserah, tergantung kepada angler tersebut. Kalau tak tahu pakai pun tak boleh pergi jauh. Berapa tebal tali korang pun determine berapa jauh boleh cast, berapa mudah cast. Ada pun yang gunakan spinning reel pun boleh lebih jauh daripada multiplier, tak mustahil. Untuk teknologi spinning, kita pun ada long spool, memang design khas untuk long casting. Kalau jenis overhead, multiplier memang design untuk long range casting. So yang ini benefit dia, kalau korang main surf casting, nak longer cast dengan tali yang sesuai dengan joran korang, yang ada the right action, InsyaAllah korang boleh cast lebih jauh dengan ni. Itu pun tergantung teknik. So yang ni dual purpose. Kalau korang main offshore, yang ini boleh target game fish, yang ini boleh isi tali lebih, so korang boleh main air yang lebih dalam. Kalau korang main area air 200 meter, 300 meter, yang version yang sebelum ni aku tunjuk korang tak sampai lah tahap macam tu. Tapi model-model yang macam gini, korang boleh hit dasar laut yang jenis macam tu, sebab boleh isi lebih. So tergantung apa korang play game, apa species yang korang target, pilih yang sesuai. Yang ni pun dah kira di antara version-version yang baru, yang dia punya spool width ni dah kira kecil. Kalau yang more traditional design lebih lebar. So tergantung korang play game, tergantung kat mana yang korang pancing, tergantung apa korang punya target species. Semua reel-reel ni ada fungsi masing-masing, tergantung macam mana korang gunakan, dengan korang punya skill masing-masing. Tak semua ni sesuai untuk semua orang. So terpulang, tepuk dada, tanya selera.
Ni aku setakat share supaya untuk angler-angler baru yang teruja tengok macam-macam jenis design reel, senang nak buat pilihan. Tapi walau macam mana pun, duit korang kan, terserah nak beli yang mana satu. Yang penting korang happy. Peduli apa orang cakap. Kalau korang happy dengan tu reel, naik ikan yang korang nak, why not? Right? Entry level reel pun can get the job done, no problem. Aku sendiri pernah try. So harap tutorial kita untuk hari ini memberi manfaat kepada semua. Kalau ada kesilapan aku dalam apa-apa yang aku share ni, boleh komen. InsyaAllah aku perbaiki knowledge aku sendiri. Kalau tak, InsyaAllah kita jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Okay? Assalamualaikum guys. Selamat memancing.